على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Kata Musannif An-Nazim rahimahullah ta'ala, baris ke-43, wa yastahilu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahi ludiddu dhis sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wa yastahilu diddu dhis sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. وجائز في أمكه ما أمكن إيجاد نع ini pasal tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Satu baca macam tu. Daman kariz kehil ghina wa jaizun fi haqqihi ba amkana ijadani daman kariz kehil ghina wa jaizun fi haqqihi ba amkana ijadani daman kariz kehil ghina. فخالق لعبده وما عمل موافق لمن أراد أن يصل. فخالق لعبده وما عمل موافق لمن أراد أن يصل. فخالق لعبده وما عمل موافق لما أراد أن يصل. وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده. وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده. وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده. ويستحيل ضد الصفات في حقه كالكون في الجهات. وجائز في حقه ما أمكن إيجادا دما كرزقه الغنى. فخالق لعبده وما عمل موافق لمن أراد أن يصل. وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده. InsyaAllah kita nak sambung ni sifat, kategori sifat yang kedua yang wajib kita faham, kenal Allah Ta'ala setelah kita yang terdekatnya selesaikan formula, format, kawaid, kaedah, prinsip dalam memahamkan Allah Ta'ala apa diistilahkan sebagai sifat wajib pada Allah Ta'ala. Ada atau istilahnya sifat-sifat kita belajar lepas 20 yang wajib, dan segala huraian mengenai
nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah sekali lalu gitu, ta'aluk dia. Dan bicara juga kita itu mengenai, dah bicara bab sifat, dah dapat tidak ada asma' dia, sifat dan asma' dia qadim, tauqif. Begitu juga kita bicara di atas prinsip sifat wajib pada Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan, takkan ada pada dia sifat kekurangan. Setiap nas-nas yang datang selain daripada yang kita belajar bab muhkam daripada 20, begitu juga yang muhkam daripada asma' dan sifat tentang prinsip tauqifi dan juga qadimnya segala asma' dan sifat Allah Ta'ala, macam mana zat dia qadim. Kita bicara juga mengenai nas yang istilahnya mutasyabihat, macam mana nak selesaikan dia mengikut kaedah salaf dan khalaf. Terdekat kita bicara mengenai khas Quran, ialah kalamullah qadim. Jadi kalamullah bukan baharu, kerana itlaq dalam syarak bila sebut kalam qadim adalah kalam nafsi pada Allah Ta'ala, bukan kalam lafzi. Adapun kalam lafzi dia hadis, dan tak boleh bicara bab tu antara kita bicara lepas, melainkan dalam majlis ilmu. Pasal ada bab orang awam tak layak untuk kita nak cerita perkara yang tak sepatutnya dicerita, kerana takut nanti hukum syarak apatah riba akidah tak terpelihara, dia akan mahu pada rosak faham, kerana memahamkan cara faham yang salah. Pasal bab akidah adalah bab paling besar, kena jaga jangan tersilap dan salah berbanding dengan bab ilmu fiqah. Ilmu fiqah pun ada istilah ikhtiyat, wajib cermat dalam bab hukum, dan ada istilah bab wara' dalam istilah ilmu tasawuf. Dalam bab fiqah pun ada kaedah khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada ada khilaf ulama' kata wajib tak wajib, buat jangan tinggal, walaupun kaedah kita sunat. Kalau ada ulama' kata haram tak haram, kaedah ni macam mana? Tinggal. Pasal boleh jadi yang kita buat tu benda haram, pasal tak mau duduk dalam khilaf. Ulama' yang kata wajib kita tinggal, ulama' yang kata haram kita pergi buat. Itu prinsip. Di atas prinsip itulah maka nak jaga dalam bab akidah, jangan sampai sifat yang qadim pada Allah Ta'ala nanti dikatakan baharu, sifat baharu dikatakan qadim. Atau khas kita bicara Quran. Jadi Quran ada istilah qadim dan hadis, dan yang hadis tu makhluk. Jadi ada istilah kalam qadim, kalam makhluk, ya. Mana kalam Allah yang kalam qadim, mana kalam Allah yang kalam tu makhluk. Kalam Allah kalam qadim, kalam nafsi. Kalam Allah kalam yang makhluk adalah yang dia perintahkan supaya kalam tulis di lauh mahfuz. Daripada lauh mahfuz turun ke Baitul Izzah, daripada Baitul Izzah turun sikit demi sikit pada Rasulullah dalam tempoh 23 tahun. Dan yang itulah sampai kat kita, yang boleh ditulis, boleh dicatat, ada dulu, ada kemudian, ada huruf, ada suara. Inilah Quran kalamullah yang kalam makhluk, kalam lafzi namanya. Macam mana pun kita pun duduk majlis ilmu, satu kita sebut bab tu, yang tu ulangan je sikit. Dalam majlis ilmu boleh sembang itu, sebut mana nafsi, mana lafzi, mana qadim, mana baharu. Di luar sana orang awam banyak yang tak apa kerti bab-bab disiplin ilmu ni, nak bahas ilmu pun panjang, dia pun kadang tak ada kemampuan yang selayaknya untuk dia nak faham. Yang tu akan mengkacau bilaukan kefahaman dia. Dari segi hukum tak boleh kita bercerita melainkan pada ahli dia. Bila tak ada cerita melainkan pada ahli dia, maka khasnya bab Quran, atas nak jaga jangan salah faham akidah, memahamkan kalamullah ni qadim atau baharu. Haram kita sebut Quran kalam baharu. Pasal takut orang faham Quran kalamullah baharu. Oh, dia takut bawa situ. Ini dah dipanggil saddud zari'ah, saddud zara'i, tutup jalan. Tutup, jangan ada jalan-jalan yang boleh bawa pada kufur, yang akibat dia nanti, penghujung dia, natijah dia
bawa pada kufur pada Allah Ta'ala kerana mengitikadkan kalam Allah Ta'ala ni baharu, seolah-olah Allah sebelum turun Quran dia tak ada sifat kalam. Dia akan rosak sampai faham macam tu. Nak tutup tu haram. Di luar pada majlis ilmu sebut Quran ni kalam baru, kalam makhluk. Quran kalam makhluk, Quran kalam makhluk, Quran kalam makhluk. Haram, bersusah sebut tu. Sebab apa? Dia akan menyebabkan salah faham. Dia akan mewahamkan kalam nafsi Allah Ta'ala adalah baru. Jadi ada beberapa hukum fiqah yang kita bicara tu, yang tu kaedah tu, semua tu prinsip bab mengenal Allah Ta'ala dan disiplin-disiplin, format. Apa yang boleh sebut, apa tak boleh sebut. Ada istilah juga kalau faham tu, ada ilmu khas, ada ilmu am. Kalau bayan pun ada istilah bayan khas, bayan am. Ada yang orang awam tak layak untuk dengar tu. Di atas, tak sampai tahapnya dia. Dia macam budak-budak tadika, kita ajar ilmu PhD. Tak layak dia dengar. Dia dengar bukan dia faham. Macam budak-budak baru umur 2 bulan duk menyusu, duk tag mak dia, kita bagi makan nasi biryani. Nasi biryani Hyderabad pula tu, perdah nak apa. Ada ayam, ada daging tercekik itu, sayur pula tak potong panjang-panjang. Contoh dia. Patutnya dia makan tag mak dia, bagi makan nasi biryani. Belum sampai masa dia ni. Nak kalau tunggu matang sikit ilmu, boleh bicara. Kalau nak cepat juga, yang ni mungkin khususiat khas orang tertentu boleh cerita. Dia tak hemah dia, keinginan dia, memang haloba dia. Dia pula bersungguh-sungguh pula nak pergi faham. Dia pula ada masalah untuk menghilangkan keraguan dia. Bagi duduk, mari sini, sembah elok, baru boleh buka ilmu yang khas tu. Tak ada. Memang disiplin ilmu kita macam tu. Satu ada orang kata Islam ni mana ada sembunyi-sembunyi. Sembunyi apa yang sepatutnya diterangkan, tu memang tak boleh. Tapi ada benda yang lebih baik sembunyi daripada cerita ke orang. Yang tu wajib sembunyi. Wajib sembunyi. Dengar elok lah tu, tak faham tanya. Yang buat cerita lebih-lebih, sepak lagi. Pasal yang tu salah faham. Nak cerita apa? Ada ilmu tak boleh cerita ke orang awam. Pasal apa? Orang awam dengar rosak. Pasal dia bukan layak dengar, dia tak faham. Dia akan jadi misunderstanding, ya tuan. Pula tu tak manfaat, ilmu tu tak nafi' kat dia, tak bawa jadi takwa pun. Jadi silap, jadi tak apa benda lah. Jadi kacau bila, bahkan boleh jadi rosak akidah, boleh jadi kufur. Pasal apa? Pasal salahnya apa benda yang dia faham, disebabkan belum matangnya dengan ilmu dan sepatutnya belum lagi tahap untuk diceritakan perkara tu kepada dia. Memang ada disiplin ilmu macam tu. Sikit bandingan macam ada orang dia penyakit kanser, dah kena kemoterapi. Doktor kata kalau macam ni 2 bulan out. Elok cerita ke orang tu dia akan mati 2 bulan ke tak cerita. Elok cerita tak kira. Doktor pun nanti takkan cerita kata dia awak telah sembuh sepenuhnya. Oh, gembira dia, seronok dia. Jumpa mak bapak dia, saudara mara dia, tolong jangan beritahu pesakit. Apa dia? Biasanya dalam masa 2 bulan itu sajalah umur dia. Biasanya. Actually the maximum time for him to get alive only 2 months. Kalau ada, that's miracle lah, gifted from Allah Ta'ala. But please don't tell him. Please don't tell him. Doktor cakap itu kan, tak faham. Tak faham, bengang. Tak pernah dengar penjelasan macam tu. Ya Allah, apa? Kalau yang tu, yang ni lagi masalah. Yang ni lagi masalah. Baik tak reti faham kalam lafzi tu. Baik tak terreti faham, tak boleh dengar, tak pernah dengar pun Quran ni baru. Lagi bagus daripada dia kata kalam ni baru. Biar kalam yang baca ni pun ni kalam qadim, ni kalam Allah ni, jangan main-main ni. Ni pun Quran ni jatuh ni, angkat cium. Pasal apa? Hormat, ni kalam Allah ni, bukan kalam makhluk, bukan surat khabar. Oh best akidah ni. Dia jaga syariat, dia jaga akidah dia. Dah ada akidah dia dengan Quran, walaupun yang tu yang makhluk je sekalipun, dia jaga dia bagus. Berbanding dengan orang yang di sebalik ya. Dia faham kalau makhluk tu, alah dia tulis tu makhluk, bukan kalam Allah Ta'ala, bukan kalam nafsi.
Tulis makhluk pun serupanya kita. Serupanya kita. Jaga. Kalau dia kata serupanya itu, ambil tahi, tepek kat muka dia. Pasal apa? Kau makhluk tahi pun makhluk. Serupa tahi kan kau. Orang macam tu kena ajar gitu. Baik. Jadi setelah kita bicara disiplin-disiplin macam tu, yang tu buat wajib, yang tu asas teras kena faham, sambung pula. Yang ni kena ikut grup yang kedua lah, ataupun level kedua kita kena belajar. Setelah kita faham sifat wajib pada Allah Ta'ala, kena faham pula sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Tu dia kata wa yastahilu diddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Dan mustahil lah lawanan segala sifat itu. 20 wajib tu mesti itu adalah sifat Allah Ta'ala, dan yang mustahil atau di sebalik daripada makna atau opposite dia, did dia adalah mustahil pada Allah Ta'ala. Ya. Mudahnya faham tu, nak cerita did apa, pengajian khas kat saya ajarlah khas apa makna did, apa makna naqid. Ini saya cerita pun saya melengur ya. Cukup dengan kata kalau Allah Ta'ala wujud, ada lawannya adam, mustahil Allah tiada. Mustahil Allah Ta'ala tak terima ada. Tak terima ada. Wajib Allah Ta'ala ada. Mustahil tak ada. Takkanlah Allah Ta'ala tak ada. Tak ada tu mustahil. Mustahil wajib Allah Ta'ala tak terima, tak ada. Yang tu belit-belit lah kan. Yang tu bahasa-bahasa lama bukan bahasa macam tu lah. Nak ambil faham bahasa tu ya. Nak faham wajib dan mustahil. Allah mesti ada, mustahil tiada. Siap. Jadi apa maksud dia? Kalau kita dah memaham sesuatu, tentulah sebalik dia ternafi. Dia ni besar bukan kecil. Dia ni pandai bukan bodoh. Kan macam tu je prinsip dia. Samalah dalam prinsip ketuhanan ni. Apa kalau yang ni dipaham sebagai wajib, tentulah di sebalik ni adalah mustahil. Kalau kita kitab panjang, dia akan bahas satu-satu. Kalau tak panjang, mana pun sekadar kita baca Mata Umum Barahin pun dia akan sebut apa dia lawan tu satu-satu. Cuma kitab kita ni dia tak ikhtisar, dia sebut itu lakin minat tatwili kal latil himam. Dia kata itu kan fasara fi likhtisar multazam. Terpaksa buat ringkas, ada bagi format aja. Apa dia? Allah Ta'ala yang lepas tu wajib ni, sebalik dia lawan dia opposite pada sifat 20 ni mustahil. Jadi kemustahilan tiada, itu sifat Allah Ta'ala. Apa makna kemustahilan tiada? Mustahil Allah tak ada. Pasal Allah wajib ada. Tak ada Allah Ta'ala tu mustahil. Kemustahilan tak ada tu. Bukan kemustahilan ada tu. Kemustahilan tak terima ada tu. Satu adalah sifat Allah Ta'ala. Satu selalunya dia dibilang 41 apa tu. Dia ada bahas lah. Yang tu pun kalau cerita, kalau orang baru ngaji dia berat. Cukup saya sebut itu. Faham macam tu pun okey dah. Nak ambil faham bahasa lagi kemustahilan, mustahil, istihalatul mustahil, wajib ada, wujubul wajib, ada jawaz, ada jawazul jaiz. Tu ngaji lain lah. Itu yang kata ada benda yang orang awam kena dengar macam ni, kalau cerita ke orang awam sakit kepala pula dia. Dan tu ada pengajian am khas. Pengajian pun ada pengajian takhasus. Antara sahabat Rasulullah pun ada yang orang awam aja. Dia tak pandai sampai tahap boleh ijtihad hukum. Ada di kalangan sahabat Rasulullah ni mujtahid. Dan dia jadi cepat rujuk pada sahabat-sahabat lain. Tak semua sahabat hafal nas, tak semua sahabat ahli istinbat, tak semua. Antara sahabat pun ada istilah merujuk antara satu sama lain. Dah ada sahabat-sahabat yang jadi tempat rujukan besar di kalangan para sahabat lain. Kalau sahabat pun tak boleh semua, jadi boleh ada dalil, boleh faham nas, semua boleh istinbat ahkam,
Apatah lagi orang yang dah 1400 tahun macam kita, hidung penyek, Melayu pula tu, Arab apa pun tak kerti, baca terjemah je, takkan boleh jadi mujtahid. Satu, kita wajib taklid, kena ikut imam-imam mazhab. Tak boleh nak buat mazhab, tak boleh nak buat kaedah sendiri, nak buat bengap kan. Lepas tu dakwa imam mujtahid tak betul pula. Boleh kata pula Imam Syafi'i bukan maksum, dia bukan Nabi. Oh, bukan Nabi. Nabi Imam maksum. Kalau Imam Syafi'i tak maksum, kau berpuluh-puluh kali tak maksum. Air kencing Imam Syafi'i lebih baik pada kau. Bubuh macam tu senang. Sikit lah. Ada orang kata kalau Imam Syafi'i kata dia, kalau dia kurang pendapat pun bukan kita wajib ikut pendapat dia. Oh, kalau tak wajib ikut pendapat dia, ikut pendapat kau. Haram ikut pendapat kau. Sama kau sewil. Kalau Imam Syafi'i punya pendapat pun tak wajib, dengan kau lagi berpuluh-puluh kali tak wajib. Kau siapa nak ikut pendapat kau? Kau lagi pandai Quran hadis daripada Imam Syafi'i. Baca Quran pun tidak. Imam Syafi'i satu hari khatam 30 juzuk tu. Itu amalan dia, amalan harian dia. Nak ikut mukanya kau. Walaupun kau mufti, walaupun Imam Syafi'i tak jadi mufti sekalipun. Tu prinsip tu. Baik. Jadi atas kaedah ringkas dia, apa sifat mustahil bagi apa lawan bagi sifat-sifat 20 ni mustahil pada Allah Taala. Kita pun ada common sense kat kita, common knowledge kat kita. Allah ada, takkanlah dia tiada. Okey. Qidam, baqa', mukhalafah lil hadis. Jadi kalau bilang sekali lalu, mustahil tiada, mustahil baharu, mustahil binasa. Mustahil Allah sama dengan kita. Panjang kita bahas itu bab tu. Mustahil dia hajat pada sesuatu, atau hajat pada zat, atau hajat pada siapa yang menjadikan dia. Mustahil. Mustahil dia berbilang, bilang sudut zat, bilang sudut perbuatan, berbilang dari sudut sifat langkah tu, berbilang ta'addud dalam bab zat, ta'addud dalam bab sifat, ta'addud dalam bab af'al, ta'addud dalam bab milik. Wajib tauhid Allah Ta'ala ni, yang dengan kita faham wahdaniyah tu menafikan kumumul khamsah. Dia kata kumul sitah, ada kam kumum yang mutasil dan mumpasil pada zat, sifat, af'al. Kalau syarah bab milik, faham tu milik pun kalau nak sebut kam, ada istilah kamiyah. Pasal memang ilmu makulat memang akan ada kamiyah tu kan. Memang akan ada kamiyah dalam bab milik pula. Mustahil ada ta'addud dalam bab milik. Milik mutlak Allah Ta'ala. Kat makhluk ni istilahnya semua muqayyad. Baik, mudah je tu. Tu sampai wadahnya ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Mustahil lemah, mustahil dia tergagah, terpaksa, lalai, lupa. Itu semua syarahan lawan bagi iradah. Tak ada kendak ni, lali, ngantuk, steam, tidur, mamai, lupa, lalai, buat dengan berkerana, bersebab. Itu bukan dengan iradah. Zuhul, ghaflah, zuhul, nisyan. Oh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mustahil pada Allah Ta'ala. Ilmu, mustahil jahil. Atau adik-beradik jahil, dia usahakan sesuatu untuk dapat ilmu. Dia iktisab. Dia kena buat sesuatu untuk hasil ilmu. Mustahil. Allah ilmu dia qadim. Macam mana zat dia qadim, sifat dia qadim. Antara sifat dia ilmu, ilmu dia qadim. Istilah ta'alud, dia panggil ta'alud inkisyaf pula tu kan. Ilmu kudrat, ilmu hayat. Mustahil dia mati, mustahil dia bekak, mustahil dia buta, mustahil dia bisu. Subhanallah, sifat ni tak layak langsung pada Allah Ta'ala. Selesai. Mudahnya. Satu antara makna mustahil apa? Mengiktikadkan Allah ada sifat dengan sifat sempurna, tapi dia bersifat tu dengan alat. Allah melihat dengan mata, Allah kuasa dengan tangan, Allah bergerak ke sana kemari, Allah Ta'ala turun daripada atas ke bawah. Oh, itu semua makna mustahil tu. Maksud apa? Dia memahamkan nak membuat sesuatu perlu kepada alat. Melihat dengan mata, maksudnya perlu alat. Allah Ta'ala dia nak pergi satu, nak memberi satu, dia kena daripada langit turun ke langit dunia. Maksudnya dia nak buat satu, dia kena turun. Dia nak bagi rahmat, dia kena datang berbaris-baris dengan malaikat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
Jadi maksudnya kena berbaris dulu. Subhanallah, Tuhan benda macam ni. Tak layak macam tu. Yang tu, yang ayat-ayat tu kita dah belajar bersih lepas. Mana-mana macam ni dia membawa pada mutasyabihat. Wajib selesaikan dia. Kira salaf dan khalaf yang betul. Prinsip utama dia tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk. Dan habis-habis tidak tafwidkan. Dan tanzihkan Allah Ta'ala, tafwidkan makna pada Allah Ta'ala. Apa mana ja'a, apa mana istawa, apa mana a'yun, apa mana yad, apa makna wajhu, semua tu mesti ada makna. Apa mana mesti ada makna. Untuk apa makna dia? Wallahu alam. Sebelum wallahu alam tu istilah dia subhanallah. Mustahil makna zahir itu pasal tak layak langsung kepada Allah Ta'ala sifatnya tu. Di atas kita faham ketuhanan, di atas kita faham sifat wajib apa, sifat mustahil apa. Lepas tu macam mana nak urai ayat tu? Wallahu alam. Serah pada Allah Ta'ala. Itu tafwid. Itu salaf hakiki. Itu original salaf. Ataupun kaedah kita belajar itu kaedah khalaf. Juga dah ada zaman Nabi. Para sahabat yang antara orang yang mempunyai keahlian dalam masalah untuk mentakwil ayat Quran, didoakan oleh Rasulullah, diizin pula dengan Quran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi. Tak ada siapa tahu takwil ayat mutasyabihat ni melainkan Allah dan orang yang pakar dalam ilmu. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bila sebut je wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi, dia kata wa ana minhum wa ana minhum, aku sebahagian daripada orang yang rasikhuna fil ilmi itu. Ana minhum, ana minhum, ana minhum. Jadi maksudnya bab takwil dan kaedah takwil jana wajib ubahkan pada makna asal kepada makna mengikut disiplin-disiplin akliyah dan disiplin-disiplin lughawiyah, majaz, ada istilah isti'arah, ada yang kinayah. Selesaikan semua bab tu. Ada bab ijaz, itnab, musawah, ada pasal, wasal, waqaf, ibtidak. Mana nak waqaf, mana ibtidak. Yang tu menyebabkan makna berbeza-beza macam ni, mesti selesaikan dia dalam prinsip ilmu. Ilmu Arabiah ada ilmu lughawiyah, dan ada ilmu akliyah. Pasal Quran mesti cocok. Dia mesti kamil mutakamil. Dia mesti tawazun, mesti balance, seimbang. Dia adil, takkan ada tempat yang tak kena. Mustahil. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Takkan ada. Baik. Jadi mustahil apa-apa sifat kekurangan. Antaranya dia fokus khas dalam kitab. Nak menunjukkan yang ni kena ambil perhatian besar. Siapa? Inilah antara sifat mustahil yang ghalibnya berlaku di kalangan umat. Faham kerana faham zahir ayat. Mana dia? Kal kauni fil jihadi, seperti keadaan Allah Ta'ala berada di pihak, sama ada pihak atas, mana ada pihak depan, mana pihak tu di sisi, sama ada pihak tu bersama. Memahamkan makna pihak, memahamkan makna farau, memahamkan makna jihad, memahamkan makna makaninya, jihadiyah, memahamkan makna ada tawajuh pada sesuatu pihak, ataupun memahamkan dengan makna ada fauqiyah ataupun indiyah, ma'iyah. Tu istilah-istilah Arab sikit lah, ngaji lain-lain tu nak memaham apa sebut tu kan. Ma'iyah maksudnya ada menunjukkan bersama. Allah Ta'ala ada qurubiyah, ada qurub, hampir Allah Ta'ala dengan kita, hampir ke, atas ke, depan ke, ala, mana ala, fauqiyah. Dia takkan makna jihad, dia takkan makna makan, dia takkan dengan makna faragh. Subhanallah. Pasal semua tu makna yang tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Tak selayak, memang tak layak. Pasal apa? Pasal Allah ilah, dia istighna'an kulli ma siwahu, memahamkan jihad, maksudnya dia terkesan dengan sebab makhluk akan jadi an yaf'ala. Allah Ta'ala terkesan dengan makhluk. Bila dia buat, dia tengok dia jadi di atas. Bila buat, dia tengok dia jadi di luar. Ataupun dia buat, dia tengok dia jadi di dalam. Ataupun dia buat, dia tengok dia jauh terpaksa pergi dekat. Ataupun dia buat, dia tengok dia di atas, dia terpaksa turun. Subhanallah. Bengap faham macam tu. Siapa bengap macam ni? Buat tu, Cik B tu. Cik B tu. Cik B pun nama B. B tu bengap lah. B tu nak cerita Wahabi tu kan. Cik B bengap. B bengap. A Allah.
B Wahabi. Wahabi B bengap. Itu saja main bahasa sikit kan. Ada orang suka kita sebut itu. Sebut lagi ustaz. Geram pun dengan Wahabi ni. Berbulu saya tengok. Entang lagi. Puas hati tengok. Maksud menyambil ya kan. Kadang bukan fokus sangat Wahabi ni. Tapi kena ambil berat pasal dia masalah. Allah. Kalau tak ada dia pun tak best juga. Kita ngaji serius kan. Sebut dia sambil-sambil itu sebut Cik B kan. Itu W, X, Y, Z. W ni Wahabi. Dia ada bunyi-bunyi macam tu sikit. Saya sebut saya lah. Style saya begitu. Apa cerita ni? Mustahil lah Allah Ta'ala ada di pihak. Ada pun dalil-dalil dia buat keluar gini. Habis ngaji elok-elok. Tak reti, jangan cuba dengar hujah mereka. Takut engkau tertelan. Macam mana kau tak kenal agama Islam, kau pergi dengar agama Kristian, silap kau pergi ikut Kristian. Dengar. Yang buat pasal. Elok-elok parti hijau, pergi dengar parti tu punya ceramah, terus jadi biru. Contoh lah. Jadi biru gagah ni. Jadi jingga. Raflah jingga punya. Jadi tu tak ada parti langsung. Apa dia? Kita angkat senjata, perang aja. Dah jadi Hizbut Tahrir pula. Apa benda pula Hizbut Tahrir ni? Ya ke? Adakah kaedah kita diajar perang ni tu? Kalau ada ajar perang tu, Rasulullah dia bukan jihad masa ada di Madinah, dia akan jihad di Mekah lagi. Siapa tak ikut Islam, pancung kepala. Ada bab baru boleh laksana pancung kepala pada orang kafir. Sebelum sampai tahap tak lagi lah. Bukan kaedah kita apa sikit tak ikut Islam, pancung kepala kan? Ada tahap dia. Yang tu yang kena ambil uraian daripada tutup guru ulama kita, dia dah bagi disiplin satu berdasarkan surah, sirah, sarirah. Bukan daripada wahyu. Ulama yang mengajar pula beritahu kita benda macam ni. Ulama ahli mujtahidin, mereka ni pakar dalam ilmu, dia yang buat formulasi satu. Jadi ulama yang dah buat formulasi untuk kita ni lah yang kita kena ikut. Ulama yang macam main simulasi je, itu tak boleh pakai. Quran pun pakai simulasi, hadis pun simulasi. Kau faham? Hadis simulasi. Tak faham? Yang tu kan. Simulasi. Dia bukan buat kata bang betul, dia buat kata bang simulasi. Fiqah dia pun bukan dia jawab sebenarnya. Dia kata apa hukum bid'ah. Dia ambil uraian orang tu, dia cerita macam dia hebat, dia faham bid'ah tu apa. Padahal bengap, tak faham. Dia ambil siapa yang dicenderung untuk dia ambil huraian macam tu, dengan tu dia copy paste, dia kata ini pada pendapat saya. Dia ambil pendapat dia pula, pendapat yang salah. Kan bengap namanya tu. Bukan pandai namanya. Dia simulasi je. Dia simulasi daripada iblis, simulasi daripada syaitan, simulasi daripada wahabiyun, wahabiyul. Simulasi. Saja kita bunyi-bunyi bahasa gitu kan. Lagi faham prinsip jaga. Yang tu dia. Yang kita pun jagalah. Silap bukan kita. Kita ni simulasi daripada iblis, daripada syaitan, daripada nafsu. Tu yang tengok kelang kabut tu. Maksud apa? Bukan kita dah. Kita dah disimulasi oleh iblis dan syaitan. Dia PJJ. Apa mana? KJJ. Kawalan jarak jauh. Ataupun jarak jauh apa? Rupanya manusia. Perangai setan dah. Sedap ayat itu. Yang tu kena tarbiyah khas pada Ramadan. Macam mana nak nyahkan syaitan. Dia dah nyah lah. Tapi perangai macam syaitan lagi. Macam mana nak kenal syaitan. Apa yang dia bawa kita. Nanti bila habis je Ramadan, masuk Syawal, kenal kita syaitan punya kerja. Tapi kalau kita tak belajar, tak berguru, tak dapat dalil itu, tak kenal kita syaitan apa. Dan kita dah jadi syaitan pun, kita tak perasan kita syaitan sebenarnya. Itu yang isyarat Quran, minal jinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada makhluk yang kerja dia mewaswaskan apa yang ada dalam dada manusia ni dalam bab akidah. Siapa ni? Minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Jin pun ada yang terikut iblis syaitan. Manusia pun ada yang terikut daripada iblis dan syaitan. Sampai dia pula buat kerja syaitan, syaitan pun boleh relax buat kerja. Dan tukut bahasanya. Syaitan pun terkejut tengok pasal apa lah ni, lebih kuat pada sudu. Aku tak suruh engkau kufur sampai terang ni. Tapi engkau tengok, engkau lebih kufur lagi daripada aku. Syaitan pun kufur sekali je. Iblis sekali je kufur Allah Ta'ala. Kufur pun pasal dia muqarrabin.
Awal-awal dia dulu. Dia Azazil. Dia guru bagi para malaikat. Di atas dia Aba wastakbara aja, kana minal kafirin. Sara minal kafirin. Jadi kafir itu kau. Sebab apa? Oh, yang arif dengan Allah Ta'ala tahap tu, macam mana dia boleh tak mau beri penghormatan sampai Allah Ta'ala pertikaikan dia. Wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Macam mana dia boleh engkar macam tu? Dia tak kenal ke siapa Allah Ta'ala? Di atas arif dia dengan Allah Ta'ala macam tu. Engkar dia tu. Kana minal kafirin. Hukum kafir tu. Yang kerja dia suku, dia kerja dia syakkan lagu yang bodoh yang kita dengan nafsu apa dia pakai jadi alat dunia yang dia putar belik yang kita terikut tu. Yang iblis syaitan kalau dia boleh bercakap lah, dia pun teruja tengok kita ni sesat lebih pada dia lagi. Satu wajib kenal musuh-musuh tu. Musuh-musuh ni tak boleh kenal melainkan kena berguru khas. So musuh ni ada sentiasa kat kita. Pula tu dia macam pelanduk yang tak pernah lupakan, jerat tak pernah lupakan pelanduk. Sentiasa dia program untuk menyesatkan kita. Kita tak program untuk berlawan dengan dia. Itu masalah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Antaranya dengan doa, banyak baca Quran, banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan baca je macam orang gerak tu. Hadir hati, ya Allah bolehlah aku daripada syaitan ni. Syaitan ni dijauhkan daripada rahmat kau, berilah rahmatmu pada aku dengan banyak aku baca Quran baca. Tak ada pun zikir. Istighfar dulu apa yang dah silap. Ada prinsip-prinsip ulama kita ajar macam tu. Jadi asal nak sebut ni apa? Cik B ni. Masalah ni. Lebih teruk lagi daripada iblis syaitan ni. Iblis syaitan tak jadi kufur macam tu. Dia faham ke Allah Ta'ala apa yang tak sepatutnya. Pasal dia memahamkan jihad, dia fahamkan ada intiqal, dia fahamkan ada tajazzuk, ada tajsim istilahnya. Tajsim tashbih. Dia tak tanzih Allah Ta'ala. Ayat dia tanzih ni orang kata apa, sekadar untuk memurnikan fahaman sesat mereka. Dia ibarat tek lembu, lepas tu buat petak ke, buat bulat elok-elok dengan ambil acuan bekas-bekas cebok patah handle mana. Dia bubuh tek lembu tu cukup bagi bulat, lepas tu ambil gula isi, tembak keliling. Bubuh vanilla, icing vanilla banyak sikit, wangi ya, tak bau tek lembu dah. Dia tutup tek lembu tu. Bagi tak nampak benda batil tu batil, hias dengan nampak dia baik. Bolilin bu, happy birthday to you. Rupanya dalam tek lembu. Akidah dia batil, kufur. Tapi dia kata apa? Yang layak dengan Allah Ta'ala. Jaga tu. Jangan sebab kata yang layak tu jadi bodoh, gedik-gedik berikut fahaman dia. Jaga. Ada bab, saya memang ada syarah lewat tu. Ni sekali lalu lah nak sebut. Antara fahaman yang salah dalam bab akidah ni, yang ni adalah mustahil pada Allah Ta'ala, adalah kaun Allah Ta'ala fil jihad. Yang dia berada di atas pihak tu, sama ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Mustahil Allah Ta'ala berada di pihak, dan mustahil Allah sendiri ada pihak pada dia. Sebab Allah tak mungkin kita bahas zat dia. Mustahil pada Allah ada zat. Mustahil ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Kalau ada pun dalam Quran, kita dah bicara prinsip wasamawatu matwiyatun biyaminih. Langit ni matwiyatun, wasamawatu matwiyatun biyaminih. Langit 7 lapis ni akan digulung, dilipat. Matwiyat isi maf'ul tu, tawa yatwi, tawiyan fawa tawiyun, wa dhaka matwiyun, matwiyatun, matwiyani, matwiyuna, matwiyatun, matwiyatani, matwiyat. Wasamatu matwiyatun biyaminih, matwiyatun, wasamawatu matwiyatun biyaminih. Dilipat, digulung dengan tangan kanan. Tangan kanan. Itu mutasyabihat tu. Takkan berkanan kot. Dah kanan mesti ada kiri, mesti ada tengah. Takkan kanan tangan terus saja, mesti ada. Kan jadi waham tu. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha fawilhu au fawid warum tanziha. Dah belajar. Please remember your lessons. Itu prinsip akidah. Jadi keadaan dia fil jihad ni mustahil.
Wajaizun fi haqqihi ma'amkana ijadan daman karizqihil ghina. Dengan perkataan dia wayastahilu tu, hari ni kita belajar 20 lah. Alhamdulillah. 20 lah kita belajar. Apa kaedah dia? Lawan bagi sifat 20 tu mustahil pada Allah Ta'ala. Siap. Masya Allah. Ulama dulu pandainya dia. Dia susun dasar. Macam mana? Faham 20 belajar sekali. Mereka kata ulama-ulama dulu pakar, dia tahu apa benda yang sepatutnya kena belajar. Yang ni lawan dia mustahil. Terus belajar 20 siap. Mustahil lemah, mustahil tergagah, mustahil terpaksa, mustahil berjuzuk, mustahil beranggota, mustahil ta'adud, mustahil lemah, mustahil baharu. Pasal apa? Allah Ta'ala tak berubah. Mana mungkin dia berlaku baharu? Allah Ta'ala mana boleh tahaddud, boleh jadi hudus, tajaddud, taghayyur. Dia mustahil dengan sifat-sifat hawadis pada dia. Subhanallah. Mustahil ada sifat makhluk pada dia. Makhluk yang makhluk. Allah takkan jadi makhluk sama sekali. Dan makhluk pun takkan jadi Allah sama sekali. Baik, ada prinsip-prinsip akidah besar tu. Mudah-mudahan dipaham dengan kita, reti yang kita. Ambil betul-betul prinsip ulama' dah bagi formula kita. Antara kaedah belajar memang terbaik ialah hafal formula. Qawaid mesti kuat. Lepas tu kena lalu juga. Yang tu saja dah ada, tak cukup lagi. Pasal baru hafal formula, tak tahu macam mana nak kerja, nak proses. Jadi setelah ada teori, kena ada praktikal. Apa praktikal? Praktikal tauhid ni 24 jam praktikal. Dengan kita faham tu, kita tengok apa yang terganggu kat kita 24 jam. Oh, terganggu sini, terganggu sini. Terganggu kerana bukan bayar-bayar. Makan, minum, ubat, kenderaan, duit, pangkat, ni bala bencana, COVID. Oh, benda yang mengganggu kita dalam perjalanan akidah ni bukan tunggu 10 tahun lagi, 24 jam. Berlaku gangguan-gangguan dengan akidah ni yang menghilangkan fokus dan tawajuh kita untuk zikrullah, tauhid dengan Allah Ta'ala. 24 jam berlaku gangguan. Siapa yang tak mengaji akan jadi satu tragedi pada dia. Sampai boleh jawab, jatuh pada kufur, boleh jadi syirik, boleh jadi murtad, boleh jadi nifaq. Sifat-sifat yang tak elok, yang jelek, yang khuduh, yang menyebabkan tak dapat rahmat Allah Ta'ala itu, semua akan jadi kita sebabnya punyanya bengak, jahil. Sebab apa? Dia akan jadi tragedi. Tragedi tahu tragedi apa? Kejadian kemalangan yang tak disangka-sangka. Itu tragedi. Tengok terjadi Wahabi. Dia tak sedar aku Wahabi punya. Padahal saya bukan Wahabi. Padahal Wahabi gila babi yang Wahabi. Muhammad Abdul Wahab pun tak macam tu. Dia tu tragedi. Dia tak sedar apa yang berlaku kat dia. Dia tak sedar punya dia dah jadi sesat barat lah. Tak sedar punya dia dah jadi setan lah. Oh, dia tu kot bahasanya. Tak sedar jadi iblis lah. Tak sedar jadi Wahabi lah. Tak sedar jadi Syiah lah. Tak sedar jadi liberal lah. Tak sedar lah. Jadi pahaman dia apa benda lah. Pahaman satu agama, satu bangsa. Pahaman boleh bertolak ansur dengan ikut agama lain, kahwin cara agama lain, makan minum pun kedai, campur aduk lah pahaman dia. Dia dah tak ada lah alert, tak ada dah precaution, tak ada lah kesedaran yang besar, mempunyai penjagaan yang sangat tinggi untuk pelihara diri dia daripada boleh bawa pada kemurkaan ilahi. Mudah Allah pelihara kita, walaupun kita belajar format yang sangat simple ni, tapi yang tu sebab kita boleh arif dengan Allah Ta'ala. Dan bila dah faham ni, ngaji lagi. Itu yang ngaji tak putus-putus tu. Pasal memang ngaji tak putus sebenarnya. Macam mana makan tak putus-putus, ngaji pun tak boleh putus-putus. Makan ni sumber tenaga dia, ngaji pun sumber tenaga. Makan sumber tenaga zahir, ngaji sumber tenaga batin. Antara sumber tenaga batin, amal. Antara amal tu baca Quran, zikir. Antara amal tu fikir. Dan tak boleh ada tafakkur yang betul melainkan dapat disiplin ilmu yang betul. Baru boleh muraqabah, baru boleh musyahadah, baru boleh muhasabah, baru boleh. Kalau nisbah kita ramai baru boleh muzakarah, baru boleh mutala'ah. Ilmu tak ada, nak boleh buat apa? Satu ngaji kena besar. Ngaji dia akan jadi makanan kita, jadi nutrition kita.
Jadi apa sebut suplemen ni, nak support hak ni nak faham. Makan nasi saja ke makan ada lauk? Sama ke tukar-tukar? Kok pondok mungkin sama. Ikan masin. Tapi tak kena darah tinggi. Itu istimewa dak pondok. Nasi, telur ikan bilis. Kicap. Oh. Nak bagi sedap sikit, cili api, tumbuk bawang putih, cili api, kicap, kipas udang. Buat tu je, 3 pinggan nasi badun. Ya, sedap. Dengar saya sebut. Saya dah bagi formula tu. Kicap manis, yang kicap masin. Kicap bawang putih kalau tak ada cabai. Kicap bawang putih kan. Boleh kicap bawang putih, kicap dengan cabai pun sedap lah. Kalau tak potong tumbuk tak ada pun tumbuk dengan celingih. Tak ada pun masuk sini ambil kicap. Dalam ni jadi lesung dia. Habis sedap kan. Itu nak makan raw punya. Nak makan goreng punya. Buat nasi goreng pula. Nasi goreng dengan cili api, garam, ikan bilis. Kicap. Sedap lapar, sedap semua. Nak cerita apa? Nak perlu nutrition tu. Kalau kita makan pula yang ni, zat ni, badan macam mana? Tenaga tu. Orang tengok body pun. Buat. Urat dah nak. Sadu abang ni. Tengok makan apa. Tauhid ni macam mana? Kemas ni. Tengok makan apa. Tengok guru macam mana. Tengok amal dia macam mana. Tengok zikir dia macam mana. Tengok mutalaah dia macam mana. Muzakarah dia macam mana. Muraqabah dia macam mana. Peliharanya dia daripada lara tu macam mana. Baru strong. Jumpa Wahabi lah dia target lah. Jumpa ni aku balun ni sampai dia jadi ahli sunnah jemaah balik. Tu azam tu dalam hati tu. Ya, itu jumpa orang tak elok. Tapi dia ni, dia sendiri ada nur. Dengan sebab tu orang lain dapat nur dengan sebab dia. Kita sepatutnya kekuatan macam tu. Jangan kita zulumat. Orang lain zulumat, kita pergi dapat zulumat dia. Ataupun kita nur, pergi kat dia, padam kita. Ulama' pun dia bagi pesan dah. Kita kalau tak ada nur elok, kita tak ada nur, dia macam bara api. Bara api tak ada nur. Dia ada api sebenarnya, tapi dia tak ada cahaya. Batu langsung tak ada cahaya. Kalau waktu gelap batu tak nampak batu, dan apa keliling batu kita tak nampak. Batu tu pun kita tak boleh nampak. Kalau bara api waktu gelap kita nampak bara api, tapi apa keliling bara api kita tak boleh nampak. Pasal dia ada bara, dia ada sesuatu, tapi dia tak boleh menerangkan keliling dia. Kalau lampu cahaya mentol, hak ni dia terang dan sampai tak boleh tengok dia, dan apa keliling dia jadi terang dengan sebab dia. Itu prinsip nur. Kita kalau batu habis gelap, zulumat. Kalau bara api pun tak boleh jadi. Tambah bara api, bubuh abu. Kalau jomari bara api buah dalam abu, patah mudah jadi arang tu. Takut tu. Ada pepatah Arab tu, panjang tu syarah tu. Al-Arwah Tuku Batih tu, dia selalu syarah tu. Dia selalu sebut syair dalam Ta'limul Ta'lim, dan sebut tu, dia kata apa? Udwal balidi ilal jali di syari'atun kajumari yudha'u fil ramadi fayakhmuda. Kata dia, udwal balidi ilal jali di syari'atun. Penyakit orang bodoh pada orang cerdik ni cepat sangat. Cerdik macam mana pun, penyakit orang bodoh ni cepat sangat. Penyakit bodoh, penyakit malas, penyakit nafsu, penyakit bangang, penyakit bengap, penyakit wahabi, penyakit cinta dunia, penyakit cari duit, penyakit kerja, penyakit malas, penyakit tidur, penyakit makan, penyakit pelantak, penyakit tidur. Cukup cepat. Udwal balidi ilal jalidi syari'atun kal jumari, kata dia macam bara api, yudha'u fir ramadi fatakhmuda. Macam mana bara api campak dalam abu, terus dia arang. Tak cakap apa buat tak? Itu pun sama abu. Ni bukan dalam abu, pun dalam air terus. Apa? Tak boleh pakai tu. Rosak terus. Satu kena jaga tu. Jaga. Satu, nak cerita ulama' dulu cerdik. Dia ajar kita, bagi kita cerdik. Kawan dengan cerdik, prinsip ilmu yang cerdik. Mudah-mudahan kita benar-benar cerdik tu. Faqis ala qauli takun alam. Ulama' kita syair-syair dia. Yang tu pun kalau saya ngajar Arwah Fatih tu, selalu sangat dia sebut tu.
Dia bagi nasihat macam ni, faqis ala qauli takun alamah dengan molek-molek dia. Kita tiru dia. Dia buat itu. Faqis ala qauli, maksudnya mukiah lah, mana molek apa dia cerita ni, buat misal lah. Faqis ala qauli takun alamah. Kita ngaji lah nahu, ulama kita ajar nahu tu supaya boleh baca kitab satu dunia lah. Macam itulah kaedah kita belajar tauhid ni, boleh kenal akidah kita bagi betul, dan boleh dengar orang sesat ni, kita boleh kenal orang sesat tak sesat ni satu dunia lah. Faqis ala qauli takun alamah. Ulama ajar kita sikit ya, faqis ala qauli takun, bukan jadi biasa alamah, jadi sangat alim. Tapi kiah guna cerdik cerdik. Boleh cerdik tu jadi cerdik sungguh, insya-Allah. Kal kauni fil jihati wa jaizun. Situ dululah. Satu je hari ni Nabi belajar 20. Dan dalam 20 tu jaga paling besar kali akidah Cik B tu, kal kauni fil jihati. Tu paling besar dia nak sebut. Situ dulu. Ada soal? Habis-habis ngaji hang jaga tu Oi. Itu saya pergi jalan pukul 5 pagi, nak pergi masjid. Dekat saya nampak hantu. Saya nampak pontianak. Dekat bertinggi dekat pokok tu. Betul? Saya nak tanya tanah di yang ada signboard majlis Islam. Dia kalau macam tu, dia tanah milik tanah wakaf ke atau tanah persendirian? Wakaf lah tu. Dia tanah persendirian yang telah diwakaf. Saya ada tanya majlis. Kalau saya ada cerita majlis, dia kata tu tanah wakaf, dia kata. Saya tak ada. Dia tanah persendirian maksudnya, tapi telah diwakafkan atas nama Majlis Agama Islam. Saya tu orang nampak pontianak tu. Dia panggil pontianak. Tak faham. Itulah. Lepas pun daripada jauh je kan. Tahulah. Nampak pontianak banyak kan. Jangan jadi panggil pontianak. Baik, pontianak. Tak faham tanya lain. Faqis ala qauli takun alamah. Ada orang tak faham tu, tanya lain. Ada lain? Soalan? Yang bakok kekal di ghairi. Kekal di ghairi. Syurga kekal tak? Syurga kekal itu zati ke li ghairi? Allah kekal? Zati ke li ghairi? Sama tak kekal Allah, kekal syurga? Kenapa? Kekal syurga neraka ni, kekal di syurga di neraka tu, dia kekal aridi, kekal li ghairi. Allah yang nak pergi kekal, bukan zati dia kekal. Allah kekal zati. Kekalnya syurga neraka ni dia syar'i, Allah nak pergi kekal. Allah yang tetapkan dia jadi kekal. Tapi kekal Allah Ta'ala ni, dia kekal akli. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh kata tak kekal. Tak boleh. Bahkan akal kan kata mesti kekal Allah Ta'ala. Neraka syurga, boleh tak Allah Ta'ala bagi binasa? Boleh. Tapi boleh tak Allah binasakan Allah? Mustahil. Cerita apa, bengap apa, fikir terus tu. Jadi itu beza zati kan li ghairi. Kalau zati ni Allah, kekal Allah zati. Kekal syurga neraka kekal li ghairi, kekal li ghairi. Maksudnya lahu mahfuz. Lahu mahfuz. Sama. Selain pada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala kekalkan arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, ruh, ajbuz zanab, jasad orang mati syahid, jasad nabi-nabi, awliya, pengingat 10 tu. Sebutlah dia. 10 tu senarai yang ulama dah beri kat kita tu. Syurga neraka tu. Tak sebut lagi. 10 semua. Tu semua tu dia kalau sebut al-baqi, dia al-baqi li ghairi. Baqa li ghairi. Bukan baqa zati, tapi baqa li ghairi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur kama nawwartal arda min nur syamsika wa nawwarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.